Assalamualaikum, selamat kembali dalam Fizik Scream. Malam sepi berteman kembali. Aku rasa sebenarnya macam dah agak lama aku tak ceritakan kepada korang kisah-kisah seram Fizik Bedtime. Dan untuk pengetahuan korang yang baru lagi dalam channel ni, Fizik Bedtime adalah satu slot ataupun satu segmen di mana kita orang akan bacakan kepada korang kisah-kisah seram yang ringkas tapi cukup untuk bawa korang menghayati mimpi ngeri yang indah sebelum korang pergi tidur malam nanti. And malam ni aku ada satu kisah nak kongsi kepada korang berkenaan dengan pendaki gunung. And bagi aku apa yang seram gila dalam cerita ni adalah semangat setia kawan tu. Semangat brotherhood. Kalau korang dapat kawan macam ni tolong hargai tu. Serius. Aku bawakan kepada korang kisah seram Fizik Bedtime yang bertajuk BFF Forever. Kisah BFF Forever ni dia berkisar tentang 5 sekawan yang pergi hiking. Pada satu hari diorang bercadang untuk pergi mendaki satu gunung tertinggi di dunia yang korang tahu, Gunung Everest. Jadi diorang pun melakukan persiapan. And kita petik nama Kim Bayu, Adib dan juga Hanif. So Adib dengan Hanif ni Adib dengan Hanif ni dia dah bercadang dengan 3 orang lagi rakan diorang untuk diorang pergi hiking ke Gunung Everest pada Sabtu depan. Dan diorang pun jalankanlah persiapan macam biasa, kumpulkan peralatan, kumpulkan kenderaan. And pada hari Sabtu tersebut diorang pun pergi mendaki gunung. Jadi diorang pun mulakan pendakian seawal jam lebih kurang dalam pukul 8 pagi macam tu. Diorang pun start mendaki. So diorang pun daki daki. Sampailah hampir kepada puncak. Tiba-tiba diorang dengar macam ni tau. Weh, tolong aku tu. Aku dah tak larat ni. And diorang toleh. Yelah, korang tahulah cuaca dekat Gunung Everest tu macam mana. Sangat-sangat ekstrim tu. Sejuk dia mungkin sejuk dia di tahap yang korang boleh mati frostbite baik kalau korang tak mempunyai peralatan yang betul-betul lengkap. Adib dengan Anip ni dia dengar kawan diorang seorang kat belakang dah termengah tau. And tiba-tiba diorang dengar duh. Diorang toleh. Bila diorang toleh, diorang perasan yang kawan dia dah tersungkur. Kawan dia dah terterak dekat timbunan salji. So diorang pun angkat and diorang bagi bantuan apa yang perlu. Nak call atas tu tak ada signal. Diorang nak call tim penyelamat, tak ada signal babe. So diorang pun bagi bantuan pernafasan, tolong panaskan badan dia apa yang patut. Tapi takdir dah menentukan kawan dia ni mati kesejukan. And diorang pun dah tak ada pilihan lain. Diorang pun pergi angkat kawan diorang ni dengan cara serik. Diorang ikat kawan diorang ni dengan tali yang diorang ada. Diorang serik, serik, meredah kawasan salji yang tebal tu. And diorang serik sebab diorang tak nak tinggalkan kawan diorang dekat atas gunung tu sorang-sorang. Even dah mati pun still kawan ni. So diorang tarik. Tiba-tiba diorang ternampak satu rumah usang yang rumah tu dia macam ni tau. Dia macam bukan lebih kepada rumah lah. Dia macam satu store yang cuma 4 kaki persegi. Kemudian just ada satu bahagian tingkap and satu pintu. Diorang ambil keputusan untuk bermalam dekat dalam rumah tu sebab diorang rasa signal pun tak ada, nak call pasukan penyelamat tak ada. And satu-satunya pilihan yang diorang ada adalah untuk menuruni bukit tu pada esok pagi. Sebab kalau diorang teruskan pada waktu malam dengan tak ada cahaya semua, diorang akan tak tahu, mungkin tersesat. And lebih teruk lagi, mungkin kelima-lima diorang akan mati dekat atas Gunung Everest. So diorang pun bermalam dekat dalam store tersebut. Okay, store ni dia macam diperbuat daripada kayu tau, yang mana ada lah lubang-lubang and macam kawasan lama and tak ada elektrik langsung.
So dorang decide macam ni. Aku sebenarnya agak kagum tau dengan dorang punya plan. Aku kagum dengan plan dorang ni, yang mana dorang nak survive malam tu dengan tak ada cahaya, dengan tak ada api. Dorang cuba buat macam ni. Kalau korang boleh bayangkan, dekat setiap penjuru rumah, segi empat petak tu, setiap penjuru dorang letakkan setiap orang. Okay, setiap orang. And selang beberapa minit, selang mungkin dalam setengah jam, setiap ahli dalam kumpulan dorang ni akan bergerak kepada ahli yang lain untuk dorang berpelukan, okay, ambil masa sekejap supaya dorang ni sentiasa hangat and selamat sampai esok pagi. Itu plan dorang lah. Jadi tak jadi belakang kira, tapi dorang mesti buat. And dorang pun buat macam yang diarahkan oleh ketua kumpulan, Adik, and of course kawan baik dia, Anip. Kemudian kawan yang mati tu, yang dorang dah ikat, dorang letak betul-betul dekat tengah kawasan rumah. So dorang ada 4 orang dekat setiap penjuru, and mayat tu ada dekat tengah. Start pukul 10.30 dorang start bergerak. 10.30 si Adik bergerak kepada Anip untuk dorang berpelukan. And dorang ambil lah masa dalam lebih kurang 5 minit. Kemudian si Anip pula akan bergerak kepada ahli berikutnya untuk dorang berpelukan. And dorang pun buat rotation yang sama sampailah esok pagi. And Alhamdulillah, plan ni jadi sebab dorang semua selamat and survive sampai esok pagi. And kemudian dorang pun mulakan perjalanan untuk turun semula ke kaki bukit. Sampailah di kaki bukit, tiba-tiba dorang nampak ada pasukan penyelamat menggunakan helikopter and truck. And dorang pun dibawa ke hospital untuk dapatkan rawatan and check apa yang patut. Kot-kot lah dorang ada sakit lain ke sepanjang dorang naik ke atas tu, ataupun mungkin disebabkan sejukan, dorang punya mental problem ke. Tapi Alhamdulillah semua okey. Selang beberapa hari, si Adik, Anip dengan beberapa kawan dia ni buat sekali lagi perjumpaan untuk dorang reunion lah. Kira reunion untuk dorang ceritakan balik kisah yang terjadi di atas Gunung Everest tersebut. Sebenarnya bagi aku lah, dorang kumpul ni bukan sahaja. Si Adik dengan Anip ni panggil lagi 2 orang rakan untuk berkumpul ni bukan sekadar nak minum kopi ke nak minum teh, bukan. Dorang sebenarnya sedar satu perkara tau. Macam ni, okay, aku akan letak satu macam draft lah supaya korang faham. Okay, si A, okay, si Adik ni, korang bayangkan malam tu dorang ada 5 orang, termasuk si jenazah ni lah. Si mayat ni ada kat tengah. So Adik berada kat penjuru pertama. So bila Adik pergi ke Anip, dorang berpelukan. And selang beberapa minit Anip pula akan pergi berpelukan dengan orang ketiga. Kemudian selang beberapa minit orang ketiga akan pergi kepada orang yang berada di penjuru keempat. Tapi korang perasan tak, bila Adik pergi kepada Anip, penjuru Adik tu dah tak ada orang tau. Kat penjuru Anip tu dah tak ada orang. And orang yang keempat sepatutnya pergi ke penjuru pertama untuk berpelukan. And sepatutnya tak ada orang. And of course malam tu dorang akan sedar serta-merta. Tapi problem dia sampai pagi esok dorang tak sedar apa ni. Seolah-olah semua member cukup untuk dorang berpelukan di setiap penjuru. Ada yang menunggu dekat setiap penjuru yang kosong tau. And ada rumours, kabar-kabar angin kata boleh jadi, ya Allah, apa tak berhenti-berhenti remang Ada rumours yang kata berkemungkinan ahli yang memenuhi ruang kosong, okay, sebab ruang kosong ni kalau korang ikutkan dia akan sentiasa bertukar lah. Sebab mula-mula yang akan kosong tak ada orang penjuru pertama, kemudian next rotation penjuru kedua pula kosong. Tapi diorang sentiasa dapat berpelukan, dapat hangatkan diri sampai esok pagi. And kabar angin kata boleh jadi mungkin itu adalah kawan diorang yang nak ucapkan sebagai tanda terima kasih sebab sudi angkut jenazah dia sampai masuk ke dalam rumah usang tu, and still bawa balik walaupun dia dah mati, and tak tinggalkan dia seorang-seorang atas Gunung Everest yang sunyi.
And itu saja kisah ringkas Kitab Hitam Physics Cream untuk malam ni. Macam mana? Cukup seram tak untuk bawa korang merasai mimpi ngeri yang indah sebelum korang tidur malam ni? And macam biasa, jangan lupa subscribe, like, comment and share. And jangan lupa hit notification button supaya korang tak terlepas satu pun video daripada Physics Cream. And satu pesanan daripada aku, kawan memang mudah cari, tapi sahabat satu dalam sejuta. Peace.